undang-undang bernama Sekutu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987. Bacaan kali kedua, bila Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat kali ini. Baik. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 32 2024, Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat, saya telah menerima senarai sebanyak 10 orang. Yang berhormat akan berbahas. Masa diberi 5 minit untuk setiap yang berhormat. Senarai adalah seperti berikut. Saya akan bacakan. Yang berhormat bersedia. Membahas yang pertama, ada Yang Berhormat Tenggara. Berikutnya Yang Berhormat Kapar, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Pengkalan Cepa, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Berhormat Kuala Kerai, Yang Berhormat Tumpat, dan pembahas yang terakhir adalah Yang Berhormat Arau. Dengan itu, saya mempersilakan Yang Berhormat Tenggara untuk membuka tirai perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana beri ruanglah kepada Tenggara untuk bahas rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2024. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada KKM dengan usaha untuk meminda Akta 342 ini, dan saya beranggapan ialah berlaku pada masa yang tepat dan memang semestinya lah mendapat persetujuan daripada majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Pindaan ini dibuat bagi mengemaskini dan menambah baik dan mengambil langkah bersiaga, memiliki daya tahan, menangangi kelompangan yang wujud dan memastikan kesinambungan, keberkesanan penguatkuasaan Akta 342 menghadapi segala bentuk penularan wabak penyakit di masa hadapan. Sebelum ini, negara dan dunia berdepan pandemik COVID-19 yang memberi kesan yang amat mendalam kepada masyarakat. Julai 2024, 5,306,070 kes COVID-19 dan 37,350 kematian dan memberikan kerugian berbilion ringgit. Negara sekali lagi digemparkan dengan pengicaran kecemasan kesihatan global, iaitu melibatkan penularan wabak cacar monyet Mpox oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 14 Ogos 2024 yang lalu. Berikutan lonjakan kes di Republik Demokratik Kongo. Ancaman penularan ke negara-negara jiran juga berkemungkinan. Tuan Yang Di-Pertua, walaupun jumlah kes Mpox ini masih rendah dan terkawal, kita tidak boleh memandang ringan situasi ini. Data KKM setakat September 2024, 10 kes Mpox dilaporkan tanpa sebarang kematian dilaporkan sejak Julai 2023. Terdapat peningkatan kes di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand. Sebanyak 827 kes Mpox dilaporkan, termasuk 11 kematian sejak Januari 2022. Pastinya ini menimbulkan kebimbangan kerana Thailand dengan kita ni dekat saja. Penyakit berjangkit ini bukan hanya COVID-19 seperti saya sebut tadi, dan penyakit-penyakit lain juga yang telah sebati dalam kehidupan masyarakat sekian lama mampu menyumbang kepada kadar kematian juga seperti demam denggi dan kepialu. Sudah tentulah pindaan ini dapat berikan satu penambahbaikan di masa akan datang. Penting bagi mencegah penularan, dapat mengurangkan kos perawatan dan juga kematian dan kehilangan nyawa. Tuan Yang Di-Pertua, terdapat 4 perkara Tenggara ingin sentuh terhadap pindaan Akta 342 ini. Yang pertama adalah Seksyen 14A yang baharu. Tenggara sambut baik pengasingan dan pengawasan, namun subseksyen 2 yang disebut dengan seseorang pegawai diberi kuasa boleh menggunakan kekerasan yang perlu untuk memastikan perintahnya dipatuhi. Jadi ini kita minta didefinisikan dan diberikan limitasi tertentu berkaitan dengan perkataan kekerasan yang digunakan. Disebut dalam akta yang mampu mengundang keresahan kepada masyarakat untuk kita mengelak bagi disalahguna dan dibangkitkan oleh masyarakat. Dan mohon juga kepada KKM beri penjelasan rangka garis panduan yang jelas, apakah mekanisme yang digunakan bagi mengukur kekerasan yang dilakukan, melangkaui limitasi atau tidak, dan siapakah pegawai yang diberikan hak dan kuasa untuk melakukan kekerasan yang dimaksudkan. Penghidap suatu penyakit, kita ingat, bukanlah seorang penjenayah. Kita tidak mahu melihat stigma dan sebarang penganiayaan berlaku kepada mana-mana pesakit sehingga mampu berlakunya kemudaratan lain.
Tuan Yang di-Pertua, perkara kedua adalah berkaitan dengan Seksyen 15A baharu, iaitu perintah bagi maksud pengesanan dan pemantauan. Tahniah KKM manfaatkan penggunaan teknologi baharu seiring dengan peredaran masa, kemajuan berterusan dalam teknologi penjagaan kesihatan dan manfaat teknologi digital, menyesuaikan diri dengan cabaran dunia moden, selaras dengan apa yang ditulis dalam buku putih kesihatan. Melalui peruntukan baru ini, pegawai yang diberi kuasa perintah seseorang untuk memakai apa-apa bentuk peranti pengesanan dan menggunakan apa-apa aplikasi digital dalam apa-apa peranti digital yang diperkenalkan. Tuan Yang di-Pertua, Tenggara mohon KKM menggariskan panduan, nyatakan maksud yang jelas, individu, situasi bagaimana yang perlu untuk memakai peranti pemantauan ini. Apakah jenis peranti yang dipakai dan adakah hanya untuk mengesan pergerakan semata-mata. Dunia teknologi ini bergerak pantas, terdapat peranti pemantauan pesakit jauh, mampu monitor tanda-tanda vital dan status kesihatan pesakit, dan ia juga mampu mengurangkan kos kerajaan. Bagi teknologi digital, adakah aplikasi MySejahtera digunakan kembali atau diwajibkan semula untuk pemantauan penyakit berjangkit bukan hanya COVID-19? Terima kasih Puan Chan. Terdapat 36 penyakit berjangkit dan ia terus-menerus berada di sekeliling, di sekitar kita pada hari ini. Adakah suatu aplikasi baru akan dibangunkan bagi menggantikan MySejahtera? Penggunaan teknologi Artificial Intelligence AI misalnya, peralatan bantuan kecerdasan buatan mampu membantu tugasan termasuk juga pemantauan penyakit. Adakah Seksyen 15A Akta ini juga ada mengambil kira perkembangan penggunaan teknologi baharu serta Artificial Intelligence dalam pengesanan penyakit-penyakit? Tuan Yang di-Pertua, yang ketiga adalah berkaitan dengan Tenggara berkaitan dengan Seksyen 21A baharu, kuasa ketua pengarah. Yang ini last lah. Tenggara merasakan kuasa yang diberikan kepada ketua pengarah yang disebut sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara kepada mana-mana orang atau golongan orang dan pengamal perubatan untuk mengambil apa-apa langkah. Kuasa yang diberi terlalu luas dan tiada limitasi, mampu mengakibatkan salah guna kuasa, berlakunya pertindihan percanggahan dengan kuasa Menteri Kesihatan. Negara kita bukan sentiasa berada dalam keadaan darurat. COVID-19 misalnya, mungkin ada keperluan diberi kuasa yang lebih untuk buat keputusan. Keadaan yang biasa, apakah masih lagi ada keperluan tersebut? Kuasa ketua pengarah ini, kementerian perlu meneliti, kenal pasti dan meraihkan secara terperinci skop kuasa, menyenaraikan secara terperinci skop kuasa, keputusan, langkah-langkah, peraturan kawal seli yang diperlukan serta arahan yang boleh dikeluarkan oleh ketua pengarah kesihatan supaya tidak disalahguna. Tuan Yang di-Pertua, mungkin setiap pandemik berbeza, kita dapat letakkan satu pengukur aras, bentuk satu community panel, melibatkan semua pemegang taruh di dalam satu jawatan kuasa yang terdiri daripada mereka yang kompeten dan berkelayakan untuk buat sama-sama keputusan bagi mengurangkan apa-apa stigma dan persepsi yang negatif kepada masyarakat. Itu saja, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik, Yang Berhormat. Berikutnya, saya persila Yang Berhormat Kapar. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang di-Pertua atas ruang diberikan kepada Kapar untuk membahaskan rang undang-undang bertujuan meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau yang dipanggil Akta 342 yang mempunyai 33 seksyen dan 2 jadual. Kapar dapati Akta 342 ini telah pun dipinda sebanyak 4 kali. Jadi saya nak bertanya kepada kementerian, pihak menteri, apakah sebenarnya yang mendorong Kementerian Kesihatan meminda akta untuk kali kelima ini? Saya dah baca huraian tu, tapi saya nak kaitkan yang disebutkan oleh Tenggara tadi. Apakah isu yang dihadapi kementerian bila berhadapan dengan punca asal kemasukan COVID-19 yang dikatakan dibawa masuk oleh pelancong Wuhan, China, yang kemudian merebak ke seluruh negara dan menyebabkan natijah yang kompleks dan merugikan? Jadi saya mau tahu dengan pindaan Akta 342 ini dan lessons learned, dengan izin, kegagalan di pintu masuk, kegagalan kawalan di pintu masuk negara semasa kawalan awal bermulanya wabak COVID-19, apakah hasil yang akan diperoleh sekiranya RUU ini dipinda? Saya difahamkan bahawa keengganan kerajaan pada 2019 untuk memperketatkan kawalan pergerakan ialah kerana PKP akan menjejaskan ekonomi negara.
Maka sekiranya berlaku lagi wabak penyakit berjangkit seperti COVID-19 dan kita lihat keadaan dunia geopolitik sekarang ini, biological warfare tidak boleh diketepikan, kena preempt. Kita kena bersiap siaga apa juga. Jadi adakah kerajaan akan sanggup lebih segera bertindak mengimplementasikan kuasa pegawai kesihatan persekitaran, ini bahasa baru, takrif baru, dan seumpamanya untuk segera contain dengan izin atau rencatkan wabak dari merebak dan menyegerakan PKP. Walaupun secara peribadi saya lebih suka balik status quo iktiraf istilah yang digunakan iaitu inspektor kesihatan, sebab dia ada sikit, dia ada gah sikit, dan pihak-pihak yang kalau kita nak buatlah akta ini segala compound, segala apa undang-undang yang nak dibawa tu dia macam inspektor polis lah, kan, Timbalan Speaker. Saya lihat dia cadangan isu dia hukuman compound. Fasa 12 meminda Seksyen 25 Akta 342 untuk memberi ketua pengarah atau mana-mana pegawai diberi kuasa untuk menawarkan kompaun bagi mana-mana kesalahan. Jadi saya nak tanya, adakah pertimbangan sewajarnya turut diberikan kepada faktor sosioekonomi, terutama mengambil kira impak kompaun terhadap golongan yang kurang berkemampuan serta pelan kerajaan untuk mengimbangi keperluan golongan ini? Apakah mekanisme yang digunakan pakai bagi menentukan kadar denda yang dikenakan, dan bagaimanakah dengan mereka yang melanggar SOP secara tidak sengaja atau mungkin keliru dengan SOP sedia ada? Adakah proses rayuan ini juga tertakluk kepada budi bicara pegawai kesihatan daerah jika seseorang individu membuat rayuan atas kesalahan tersebut? Satu lagi yang dipertua tadi adalah hukuman punitif. Bagaimana dengan pendidikan kesihatan kepada orang awam supaya lebih bersedia, supaya boleh bekerja sama, boleh menerima apa yang nak dibawa dalam pindaan-pindaan sebegini. Kuasa pegawai memerintahkan pengasingan dan pengawasan. Bagi Fasal 5 di mana ia membolehkan seorang pegawai diberi kuasa untuk mengeluarkan apa-apa perintah yang perlu dipatuhi oleh mana-mana yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya telah dijangkiti atau mana-mana konteks bagi maksud pengesanan dan pemantauan. Bagi perintah yang melibatkan pemakaian peranti pengesanan yang disediakan ataupun penggunaan aplikasi digital sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai diberi kuasa, apakah pendekatan yang diambil untuk memastikan keberkesanan peranti pengesanan digital? Sekarang ini bukan masa wabak. Adakah sudah ada roadmap bagi pihak kerajaan nak pastikan, nak buat testing, nak buat ujian supaya ianya berkesan? Sekaranglah waktunya. Jadi sejauh manakah aktiviti pemantauan dijalankan dalam masa nyata atau real time terhadap individu yang menjalani perintah pengawasan atau pemerhatian kuarantin di rumah? Saya juga bersetuju dengan Tenggara tadi di mana kita tidak mahu salah guna kuasa oleh pihak yang terlibat yang diberi kuasa. Jadi saya mahu tahu bagaimanakah pihak kerajaan nak pastikan kuasa yang diberikan itu lagi-lagi dengan menggunakan istilah kekerasan tadi tidak digunakan sewenang-wenangnya. Jadi prevention is better than cure. Last sekali, apakah usaha penambahbaikan KKM terhadap prosedur pengurusan kes positif dan kontak rapat kes berjangkit serta proses saringan dan ujian yang terlibat? Apakah perancangan khusus kerajaan terhadap aplikasi MySejahtera supaya fungsinya dapat dioptimumkan sepenuhnya dan diperluas sebagai pusat sehenti atau super apps seperti yang disyorkan untuk menawarkan lebih banyak fungsi perkhidmatan berasaskan kesihatan dan sebagainya. Jadi saya mahu melihatkan kalau dulu wabak COVID-19 kita tidak bersedia. Jadi dengan lessons learned yang begitu
begitu berharga dengan mungkin kos dan sebagainya, dengan PKP yang telah dijalani, ekonomi termasuklah stres yang telah pun dikatakan natijah daripada COVID-19. Jadi saya mau tahu apakah persiapan pihak Kementerian Kesihatan supaya kita ni dapat aja macam vaksin, dapat aja signal trigger ada wabak ini. Mpox is very mild, bukan macam COVID-19. Apakah yang kerajaan kementerian sudah pun bersedia untuk contain, sebab kita dikatakan one of the best. Tahniah kepada Paguh sebagai Perdana Menteri ketika itu yang berani mengambil satu tindakan yang begitu positif untuk menyelamatkan kita, rakyat negara Malaysia. Terima kasih Yang di-Speaker. Berikutnya, saya mempersilakan, terima kasih Yang Berhormat Kapa. Berikutnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Saya melihat tujuan pembentangan rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2024 ini tujuannya bagus. Kita baru melepasi wabak COVID-19 dan yang terkini yang membimbangkan rakyat ialah wabak berjangkit ini yang dipanggil cacar monyet, monkeypox, Mpox ini. Saya nak fokuskan kepada perkara ini. Jadi saya inginkan penjelasan daripada Timbalan Menteri ataupun Menteri Kesihatan. Bagaimanakah RUU pindaan ini, Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit, berkesan untuk melakukan pencegahan dan pengawalan penyakit seperti monkeypox ini. Iaitu saya ambil contoh di selatan Johor ada 7 parlimen. Johor Bahru, Tebrau, Pasir Gudang, Iskandar Puteri, Pulai, Pengerang, Kota Tinggi. Ada sekurang-kurangnya 6 pintu masuk. Berjiran dengan Singapura, berjiran dengan Indonesia. Tambak Johor, Causeway. Yang kedua, laluan kedua, Kompleks Sultan Abu Bakar. Ketiga, Terminal Feri Setulang Laut. Yang keempat, Terminal Feri Pasir Gudang. Yang kelima, Terminal Feri Puteri Harbour Iskandar Puteri. Dan yang keenam, Lapangan Terbang Senai. Setiap hari beribu rakyat keluar masuk antara dari Johor, Malaysia ke Singapura, begitu juga dari Indonesia datang ke negara kita ini melalui laluan yang saya sebut itu. Jadi bolehkah Kementerian Kesihatan menyatakan yang mana dapat dilakukan oleh pindaan undang-undang ini untuk mencegah penyakit yang berjangkit ini daripada sampai ke negara kita. Dan ini saya rasa amat bimbang kerana walaupun dari segi ekonominya bagus, hubungan dengan negara-negara jiran ini, tetapi daripada pengalaman yang lepas-lepas, banyak penyakit berjangkit ini datang ke Malaysia ini daripada negara-negara luar sana melalui terminal feri, melalui Tambak Johor, melalui lapangan terbang dan sebagainya. Jadi saya inginkan penjelasan itu, iaitu secara praktisnya pindaan ini bagaimana boleh mengawal penyakit seperti monkeypox ini. Ini menakutkan, membimbangkan rakyat. Dan perkara yang terakhir,
yang ingin saya kemukakan Datuk Timbalan Speaker, iaitu saya mengharapkan kepada Kementerian Kesihatan memandangkan Hospital Pasir Gudang yang sedang hampir siap dibina, insya-Allah mungkin awal tahun depan boleh beroperasi. Saya berharap di Hospital Pasir Gudang itu akan ada unit khas dalam usaha melakukan pencegahan dan pengawalan penyakit. Begitu juga klinik kesihatan yang sedang dibina sekarang yang mungkin hujung tahun ini akan siap dapat membantu pengawalan penyakit berjangkit seperti denggi, TB dan sebagainya. Jadi saya menyokong rang undang-undang ini, tapi inginkan penjelasan secara praktisnya bagaimana RUU ini betul-betul praktikal untuk membantu pengawalan penyakit dan pencegahan penyakit berjangkit itu. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Pemakluman, ada tambahan pembahas. Saya meluluskan untuk tambahan 2 YB ini. Nombor 11 Yang Berhormat Jelutong dan nombor 12 Yang Berhormat Pulai. Okey, berikutnya saya silakan Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Pertama sekalinya, saya juga ingin berbahas sama dalam perkara yang RUU Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2024. Tuan Yang di-Pertua, tidak dinafikan Malaysia berdepan dengan 2 cabaran besar dalam sektor kesihatan. Pertama, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit seperti COVID-19, demam denggi dan tuberkulosis masih menjadi ancaman walaupun vaksinasi COVID-19 telah mencapai tahap yang membanggakan. Menurut data terkini Kementerian Kesihatan Malaysia, walaupun kes COVID-19 ini lebih terkawal, Malaysia masih lagi berhadapan dengan wabak denggi yang mencatatkan peningkatan kes. Kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga Mei ialah 57,220 kes berbanding 41,175 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2023. Manakala terdapat 40 kematian akibat daripada demam denggi, telah dilaporkan berbanding 26 kematian bagi tempoh yang sama pada tahun yang lalu. Sudah tentu penyakit berjangkit ini masih memberi tekanan kepada sektor kesihatan awam untuk menanganinya. Selain itu, penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi dan juga penyakit jantung turut menyumbang kepada permasalahan sektor kesihatan negara. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan, kadar diabetes di Malaysia telah mencapai tahap yang membimbangkan dan jika dibiarkan akan meningkat daripada 3.9 juta pada tahun 2019 kepada 7 juta orang pada tahun 2025. Kira-kira 34.38% daripada penduduk negara mencapai paras gula darah tinggi HbA1c melebihi 6.5% yang merupakan ambang kepada diagnosis diabetes. Peningkatan ini berkait rapat dengan gaya hidup tidak sihat seperti pengambilan gula dan lemak yang tinggi dan kurangnya aktiviti fizikal. Tuan Di-Pertua, saya meneliti beberapa perkara yang terdapat dalam RUU ini yang dibahaskan pada hari ini, menyedari beberapa perkara yang pada saya tidak relevan, iaitu dalam fasa 4, fasa 5 dan fasa 14. Secara amnya, Akta 342 atau lebih dikenali sebagai Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit adalah undang-undang yang membolehkan Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa kesihatan mengambil langkah-langkah tegas terhadap pengawal penyakit berjangkit. Namun pindaan terhadap akta ini, terutamanya fasa 4, 5 dan 14 yang diperkenalkan baru-baru ini telah menimbulkan kebimbangan
di kalangan masyarakat. Fasa 4 sebagai contoh memperuntukkan kuasa kepada pegawai kesihatan untuk mengasingkan seseorang yang mempunyai sebab untuk percaya atau dengan kata mudahnya disyaki telah dijangkiti penyakit berjangkit. Perkataan mempunyai sebab untuk percaya ini terlalu subjektif dan membuka ruang kepada seorang pegawai kesihatan untuk membuat keputusan berdasarkan syak wasangka semata-mata. Walaupun objektif utama pasal ini adalah untuk melindungi orang ramai daripada risiko jangkitan, namun kebergantungan kepada syak wasangka tanpa bukti klinikal yang jelas boleh menyebabkan salah guna kuasa dan pelanggaran hak asasi individu. Pasal 50 membolehkan pegawai diberi kuasa untuk mengeluarkan arahan untuk seorang yang dijangkiti atau dijangkiti memakai peranti pengesanan seperti gelang pengesanan atau menggunakan aplikasi digital tertentu untuk pemantauan. Walaupun tindakan ini berpotensi untuk meningkatkan keupayaan kerajaan dalam menjejak individu yang berpotensi menyebarkan penyakit, ia juga menimbulkan kebimbangan mengenai privasi data pribadi. Apakah jaminan kerajaan bagi memastikan kebebasan dan keselamatan data individu tersebut dijamin mengikut lunas undang-undang. Pasal 14 dalam pindaan Akta 342 ini memberi kuasa kepada menteri untuk menetapkan penalti sehingga 8,000 atau penjara 2 tahun bagi individu dan sehingga 50,000 bagi pertubuhan perbadanan yang melanggar peraturan. Walaupun bertujuan memastikan pematuhan peraturan kesihatan, terdapat kebimbangan bahawa kuasa ini boleh disalahgunakan tanpa pemantauan yang rapi. Penalti yang tinggi mungkin memberi kesan tidak seimbang kepada individu berpendapatan rendah. Saya menggesa supaya pasal ini disemak semula bagi menjamin keadilan sosial untuk mengambil kira faktor sosioekonomi masyarakat. Malah Persatuan Perubatan Malaysia MMA turut melahirkan kebimbangan yang sama berhubung perkara ini. Tuan Dipertua, bagi memastikan Akta 342 tidak disalahgunakan, kerajaan perlu meletakkan langkah-langkah kawalan yang ketat, mekanisme semak dan imbang yang jelas, pemantauan daripada NGO yang lebih banyak untuk memastikan ianya mengikut lunas undang-undang dan tidak menganiaya rakyat kebanyakan. Di samping itu, latihan dan panduan kepada pegawai diberi kuasa perlu diberikan bagi memastikan mereka membuat keputusan yang adil. Tuan Dipertua, saya juga ingin mencadangkan agar kerajaan memperkasakan MySejahtera sebagai super apps kesihatan yang bermanfaat buat rakyat. Pembangunan apps MySejahtera adalah bertujuan untuk menangani wabak COVID-19 dan sekiranya dimanfaatkan sebaiknya, MySejahtera akan menjadi platform kesihatan yang komprehensif. Antara cadangan peningkatan MySejahtera adalah menjadikannya sebagai aplikasi untuk menyimpan rekod perubatan individu, mengatur temu janji dengan klinik atau hospital yang lebih efisien serta memantau kesihatan secara digital. Dan bagi mengoptimumkan penggunaan MySejahtera di seluruh Malaysia, kerajaan perlu mengatasi beberapa cabaran termasuk menyediakan capaian internet yang lebih efisien. Yang terakhir, Tuan Dipertua, saya nak bangkitkan juga persoalan yang berkaitan dengan apa yang ditimbulkan kebimbangan baru-baru ini apabila kadar IGN mengumumkan kadar kenaikan fee antara 10 hingga 40% terhadap pesakit yang dirawat di IGN dengan alasan inflasi dan peningkatan kos penjagaan kesihatan. Namun timbul persoalan, mengapa kenaikan ini diperlukan sedangkan IGN Holding Sedia Berhad adalah sebuah syarikat di bawah Kementerian Kewangan, sepatutnya lebih menyediakan peruntukan dan subsidi yang lebih banyak dan juga lebih mencukupi untuk mengekalkan harga rawatan yang berpatutan supaya ianya tidak membebankan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Penggalan Cepa. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Bentong. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana di atas peluang berbahas ini. Kita sedia maklum bahawa Akta ini telah memainkan peranan yang penting dalam usaha kita untuk memerangi penularan penyakit berjangkit di Malaysia. Tetapi perubahan zaman dan cabaran baru memerlukan kita mengemas kini undang-undang ini agar lebih berkesan dan relevan.
Pengalaman kita melalui COVID-19 yang lalu telah mengajar kita untuk bersiap siaga dan bertindak lebih pantas untuk menyekat penularan penyakit berjangkit ini dari merebak dan mengorbankan ribuan nyawa. Pertama sekali, saya ingin memulakan perbahasan ini dengan membangkitkan berkenaan Seksyen 14A, Subseksyen 1 yang memberikan kuasa kepada pegawai kesihatan untuk memerintahkan mana-mana orang yang disyaki telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit berjangkit untuk menjalani pengasingan atau pengawasan selama tempoh yang dirasakan perlu. Di dalam subseksyen 2 pula, pegawai kesihatan tersebut diberikan kuasa untuk menggunakan kekerasan di dalam menjalankan perintah tersebut. Saya seperti mana rakan-rakan yang lain juga telah menyertai perbahasan ini, ingin sama-sama menyuarakan kebimbangan di atas kuasa yang diberikan kepada pegawai kesihatan ini. Saya faham pada kita menghadapi situasi penularan penyakit berjangkit yang berbahaya, kadang-kadang memerlukan penguatkuasaan yang ketat untuk memastikan kepatuhan. Malah di saat kita dilanda pandemik, para pegawai kesihatan kita lah antara barisan hadapan yang bertungku lumus untuk memastikan keadaan kesihatan awam kita dalam keadaan terkawal. Namun begitu, saya mengesyorkan agar ada garis panduan yang jelas terhadap bagaimana kuasa ini dapat dijalankan. Kita tidak mahu berlaku insiden kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan walau atas nama kesihatan awam. Kedua, berkenaan dengan Seksyen 15A yang memberikan kuasa kepada pegawai kesihatan untuk mengeluarkan perintah pengesanan dan pemantauan, terutamanya dari sudut memakai atau membawa apa-apa peranti, pengesanan atau peranti digital bagi maksud pemantauan. Saya mendukung apa-apa penggunaan teknologi untuk membuat pengawasan terhadap mereka yang dijangkiti agar penyakit dapat dikawal dengan lebih berkesan. Namun begitu, saya mohon agar pihak kementerian dapat memastikan SOP yang jelas agar pengawasan ini tidaklah sehingga menceroboh ruang peribadi dan penggunaan data yang tidak diperlukan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh Seksyen 21A berkenaan kuasa Ketua Pengarah. Sekali lagi saya menghormati dan mendukung semangat sepenuhnya peranan Ketua Pengarah dalam mengendalikan apa-apa krisis penyakit berjangkit ini. Walau bagaimanapun, adakah lebih baik sekiranya ada mekanisme semak dan imbang bagi meneliti dan menilai apa-apa keputusan, arahan dan garis panduan yang dikeluarkan. Seharusnya, apa-apa keputusan dapat dibincang dan mendapat persetujuan Menteri Kesihatan agar tanggungjawab ini dapat dipikul bersama setelah mengambil kira sudut pandangan kesihatan dan keutamaan kepada rakyat. Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan penalti am di bawah Seksyen 24 dan juga kompaun di bawah Seksyen 25. Saya percaya kita perlu mencari keseimbangan di antara mendidik dan menghukum. Saya bagi mana-mana kesalahan kali pertama, mereka patut diberikan apa-apa peringatan dan amaran dan kita hanya memberikan hukuman kepada mereka yang mengulangi kesalahan. Ini kerana penalti am dan kompaunan kesalahan ini terdedah kepada golongan rentan yang tidak cakna dan tidak mempunyai kesedaran yang jelas tentang kesalahan yang dilakukan. Saya mohon agar pihak kementerian dapat menjalankan kempen kesedaran yang meluas dan mendidik masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Saya fikir kita perlu angkat lagi peranan komuniti awam untuk membuat pemantauan sesama mereka agar membentuk sikap peduli dan tanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi bentuk menyokong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua di atas kesempatan ruang yang diberikan pada saya untuk berbahas, dan saya mulakan perbahasan dengan memetik suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang maksudnya, bila kamu mendengar wabak di suatu tempat, janganlah kamu masuk ke tempat tersebut, dan bila mana kamu berada di tempat itu, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberi erti kepada kita betapa pentingnya kawalan penyakit berjangkit dapat dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya lihat bahawa pindaan Akta 342 ini menjadi fokus bincangan kita, terutama selepas berlakunya wabak COVID-19 pada tahun 2020. Dan pindaan ini pada ketika itu bertujuan untuk memperkukuhkan kawalan kesihatan awam selepas kita berdepan dengan pandemik yang belum pernah dialami oleh negara bahkan dunia. Secara amnya, RUU yang dibentangkan pada mesyuarat kali ini adalah sama dengan usaha yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini pada tahun 2021, walaupun ketika itu ada pihak pembangkang yang menentang usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan pada waktu itu. Dan hari ini mereka ada dalam kabinet dan kita boleh refer balik pada kenyataan-kenyataan dibuat waktu mana kerajaan dahulu mengawal pencegahan wabak penyakit ini. Saya melihat bahawa Akta RUU 342 ini boleh disifatkan sebagai langkah penting bagi memastikan kerajaan lebih bersedia menghadapi sebarang krisis kesihatan masa depan. Kerana undang-undang yang sedia ada yang digubal tahun 1988 mungkin tidak sesuai dengan suasana yang berlaku pada waktu ini, terutama dengan lebih wabak yang lebih kompleks dan melibatkan pelbagai sektor. Namun dalam masa yang sama terdapat perkara yang saya ingin bangkitkan. Yang pertama berkaitan dengan pindaan Seksyen 2 yang menggantikan perkataan had lapangan terbang dan pelabuhannya dengan perkataan had lapangan terbang, pelabuhan dan sempadan daratnya. Penambahan dan perluasan wilayah ini tentulah melibatkan peningkatan tenaga kerja. Dan saya melihat banyak pintu masuk negara kita termasuk Bukit Kayu Hitam, Rantau Panjang dan Johor Bahru akan melibatkan penambahan kaki tangan dan juga fasiliti. Persoalannya ialah apakah kerajaan bersedia turut sama bukan meminda saja tapi menambahkan kaki tangan supaya penambahan ini selaras dengan bilangan kaki tangan yang akan menjalankan tugas dan fungsi nanti. Yang kedua, difahamkan keperluan semasa untuk pegawai kesihatan persekitaran PKP di Malaysia masih tidak mencukupi. Memandangkan beban kerja yang semakin meningkat khususnya selepas pandemik COVID-19, saya melihat menjadi satu keperluan kerajaan untuk menyerap pegawai bekerja dalam situasi kontrak yang tidak menentu nasib mereka bagi menampung tugas yang kompleks dan kritikal ini. Alangkah baiknya kalau kerajaan menyerahkan tenaga-tenaga kontrak ini menjadi kaki tangan tetap pihak kementerian. Kerajaan harus memfokus kepada rekrut dan melatih lebih ramai pegawai serta memastikan kestabilan jawatan termasuk bagi pegawai kontrak supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan berkesan tanpa kebimbangan terhadap status pekerjaan mereka. Waktu COVID dahulu kita dengar bagaimana sebahagian di antara nurse kita terpaksa dihantar ke Sabah dan Sarawak. Dan mereka dihantar pada waktu yang sangat kritikal dan saya fikir perkara ini tidak sepatutnya berulang pada masa hadapan. Seterusnya saya merujuk kepada pindaan seksyen yang sama iaitu takrifan stesen kuarantin yang diperluaskan kepada mana-mana hospital dan tempat. Saya ingin bertanya sejauh mana persediaan yang telah dilakukan untuk memastikan kapasiti dan fasiliti tempat tersebut mencukupi dan bersedia pada bila-bila masa untuk melaksanakan pencegahan dan kawalan penyakit. Adakah kerajaan telah mengenal pasti kelengkapan semua hospital serta tempat diletakkan dengan kemudahan peralatan yang diperlukan? Apakah mekanisme pemantauan yang akan digunakan untuk memastikan tempat-tempat ini dapat berfungsi dengan cekap sekiranya berlaku wabak? Seterusnya saya mengenai persoalan berkenaan dengan proses pengeluaran kompaun yang kini ditentukan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja. Difahamkan perubahan baru mewajibkan kompaun perlu mendapat kelulusan bertulis daripada pendakwa raya. Ini pastinya menambahkan birokrasi dalam proses ini. Soalan saya, apakah rasional di sebalik perubahan ini dan adakah kerajaan sedar bahawa langkah ini berpotensi melambatkan proses penguatkuasaan serta penambahan beban pentadbiran? Akhir sekali, manakala masa yang tidak mencukupi, saya ingin menyentuh tentang market isu pemeriksaan kesihatan di pelabuhan. Mengikut International Health Regulation 2005, pelabuhan diberi kuasa untuk mengeluarkan sijil kawalan sanitasi kapal ataupun SSCC. Walaupun fee bayaran untuk sijil ini ditetapkan oleh pihak negara, oleh setiap negara. Di Malaysia difahamkan bahawa kadar fee ini berbeza di setiap pelabuhan. Malah terdapat negeri-negeri seperti negeri yang tidak bersekutu yang tidak mengenakan sebarang fee tertakluk kepada akta yang lama.
Persoalan saya, berapakah kadar bayaran semasa dikenakan di setiap pelabuhan Malaysia dan adakah kerajaan bercadang untuk menyelahkan kadar fee ini supaya lebih munasabah dan seiring dengan amalan dengan negara lain yang juga berpotensi menjadi sumber bagi pendapatan negara pada masa hadapan. Yang kedua, saya mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Selanjutnya saya memsilakan Yang Berhormat Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua yang telah memberi ruang Tanjung Karang turut membahaskan review Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit atau Akta 342. Tuan Yang di-Pertua, pindaan terhadap Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 amat wajar disokong oleh semua ahli parlimen dan diluluskan dengan kadar segera bagi memastikan kesinambungan dan meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan kawalan penyakit berjangkit itu sendiri di negara kita. Antara isu utama yang menyebabkan beberapa kali pindaan akta ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini adalah mengenai isu kompaun. Sebenarnya nilai-nilai kompaun ini adalah wajar disokong sepenuhnya memandangkan kesalahan tidak mematuhi prosedur kawalan penyakit berjangkit ini amat besar impaknya. Boleh menyebabkan berlakunya penularan wabak penyakit yang amat berbahaya dan risiko kematian kepada ramai orang. Hukuman yang berat ini akan dapat memberikan pengajaran dalam masa yang sama mendidik rakyat tentang pentingnya kerjasama dan mematuhi arahan yang diberikan dalam mengekang penularan penyakit-penyakit berjangkit. Antara pembaikan yang akan dilakukan termasuk cadangan meningkatkan nilai kompaun daripada RM1,000 kepada RM5,000 dan ianya dibezakan antara individu dengan pertubuhan perbadanan. Manakala bagi pertubuhan dan perbadanan pula dicadangkan untuk ditingkatkan kepada tidak melebihi RM50,000. Nilai RM50,000 ini ditetapkan bagi pertubuhan perbadanan kerana ianya bertanggungjawab memastikan organisasinya serta tempat kerjanya selamat dan tidak menyebabkan berlakunya penularan penyakit berjangkit. Kita semua telah lalui ketika pandemik COVID-19 dahulu. Banyak peraturan-peraturan dan arahan-arahan baru digunakan bagi menguatkuasakan aktiviti kawalan dan pencegahan penularan COVID-19 dahulu. Ia membabitkan perintah pengasingan atau pengawasan terhadap individu yang dijangkiti wabak dan mereka yang disaki. Perintah pemakaian atau penggunaan peranti pengesanan atau alat seumpamanya, arahan Ketua Pengarah, penguatkuasaan dan peruntukan dalam Akta 342 serta kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan. Tuan Yang di-Pertua, Tanjung Karang menyokong penuh review pindaan Akta 342 ini yang mana terdapat cadangan 5 peruntukan baru dan 5 pindaan bagi menambah baik Akta ini yang membabitkan bahagian 1, bahagian 4, bahagian 4A, bahagian 5 dan bahagian 6. Tanjung Karang juga menyokong penuh 5 cadangan pindaan terhadap peruntukan sedia ada yang membabitkan Seksyen 2 dalam kurungan 1 iaitu mengenai tafsiran pegawai yang diberi kuasa. Seksyen 10 iaitu kehendak untuk pemberitahuan mengenai penyakit berjangkit. Seksyen 24 iaitu nilai baharu bagi penalti am dan Seksyen 25 mengenai pengkompaunan kesalahan dan Seksyen 31 iaitu kuasa membuat peraturan. Melalui pindaan Seksyen 2 dalam kurungan 1 untuk meluaskan tafsiran pegawai diberi kuasa yang ketika ini hanya terhad kepada pegawai kesihatan, inspektor kesihatan dan pegawai yang dilantik. Kemudian pindaan Seksyen 10 membolehkan pengamal perubatan memberitahu kewujudan penyakit berjangkit di mana-mana premis walaupun tanpa pengesahan diagnosis melalui ujian makmal. Cara pemberitahuan bukan terhad kepada hanya borang notis sahaja, tetapi boleh juga dibuat melalui email, panggilan telefon, sistem aplikasi tertentu seperti e-notifikasi, SIM card dan sebagainya. Akhirnya, Tanjung Karang berdoa semoga Malaysia terhindar dari sebaran pandemik dan sekiranya ianya berulang lagi,
maka kita semua telah lebih bersedia dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 pindaan. Ini diharap mampu mengawal dan mengekang penularannya di masa akan datang. Tuan Yang Dipertua, Tanjung Karang mohon menyokong pindaan Akta 342 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Selanjutnya saya memsilakan Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kuala Krai ingin mengambil peluang ini untuk menyatakan simpati saya kepada semua peniaga yang terjejas akibat kebakaran di Pasar Besar Kuala Krai awal pagi tadi. Saya amat bersimpati dengan ujian berat yang menimpa semua peniaga. Kejadian ini pastinya memberikan kesan yang besar, bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi dari sudut emosi. Saya berharap semua yang terlibat dapat diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi saat-saat sukar ini. Allahumma ajurhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Semoga Allah mengurniakan pahala kepada mereka atas musibah yang menimpa dan menggantikan dengan yang lebih baik. Datuk Yang Dipertua, Kuala Krai juga mengambil bahagian dalam perbahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit RUU 342 pindaan 2024 pada kali ini. Saya merujuk kepada fasa 3 iaitu meminda Seksyen 10 Akta 342 untuk menghendaki tiap-tiap pengamal perubatan yang mempunyai sebab untuk percaya atau mengesyaki wujudnya apa-apa penyakit berjangkit untuk memberikan notis dalam apa-apa cara sebagaimana ditentukan oleh Ketua Pengarah. Persoalan saya, apakah respon kerajaan terhadap kebimbangan yang disuarakan sebelum ini dalam kalangan pengamal perubatan termasuk Persatuan Perubatan Malaysia MMA agar semakan pindaan RUU ini dibuat secara menyeluruh terlebih dahulu? Adakah sesi konsultasi dan libat urus yang berterusan telah dijalankan semua pihak berkepentingan termasuk pengamal perubatan, pakar kesihatan awam, NGO dan wakil masyarakat sivil? Apakah komitmen kerajaan dalam mengambil pendekatan yang lebih seimbang untuk meningkatkan keupayaan dan pembangunan kapasiti sistem kesihatan awam serta kesiapsiagaan barisan petugas harapan dalam bertindak balas terhadap penyakit berjangkit berbanding hukuman punitif semata-mata? Mengambil kira keberhasilan Plan Imunisasi Kebangsaan NIP sewaktu pandemik, apakah perancangan kerajaan berhubung pembangunan vaksin menerusi Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara sebagai persediaan Malaysia menghadapi sebarang prospek penyakit berjangkit serta mempergiat aktiviti penyelidikan pembangunan vaksin halal di Malaysia? Apakah terdapat SOP baharu yang telah mengambil kira? Apakah terdapat SOP baharu yang jelas mengambil kira pengajaran daripada pandemik lalu, terutama dari segi kajian klinikal vaksin, kemudian infrastruktur seperti pusat pemberian vaksin dan pembudayaan komuniti melalui amalan TRIS, test, report, isolate, inform dan seek? Sejauh manakah penambahbaikan terhadap aktiviti pengesanan kesan-kesan sampingan akibat suntikan vaksin yang dijalankan oleh pihak kementerian dengan kerjasama bahagian regulatori farmasi negara? Ini mengambil kira rawatan susulan yang diberikan kepada penerima vaksin COVID-19 iaitulah AstraZeneca yang dikenal pasti mengalami kesan sampingan. Datuk Yang Dipertua, saya juga menyokong cadangan daripada dua sahabat saya iaitu daripada Kapal dan juga Pengamal Cepa agar dapat diperkasakan penggunaan MySejahtera yang telah pun dibangunkan sewaktu pandemik dulu dan dapat diperluaskan sebagai pusat sehenti seperti yang disyorkan. Datuk Yang Dipertua, saya merujuk kepada fasa 12 iaitulah meminda Seksyen 25. Di bawah RUU ini, kompaun maksimum terhadap individu adalah sebanyak 5,000, manakala kompaun maksimum untuk syarikat ataupun pertubuhan perbadan adalah 50,000. Denda maksimum di bawah penalti am pula adalah 10,000 untuk individu dan 1,000 untuk syarikat. Soalan saya adalah sejauh manakah kerajaan melihat keperluan tindakan pengkompaunan ini dalam mencerminkan kepekaan kerajaan hari ini terhadap nasib rakyat ketika ini seperti yang pernah dituntut oleh Yang Muhammad Tambun dulu. Tambun pernah menyebut jangan hanya nak naikkan denda ini saya bimbang yang kena orang bawah, petani, nelayan. Sebab itu saya tidak fikir keutamaan menaikkan denda tetapi penguatkuasaan kena jelas. Termasuk juga isu
berkaitan dengan pendidikan kesihatan juga amat penting. Dalam bala kerajaan bertindak mengenakan hukuman punitif, apakah langkah yang diambil bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang teratur serta kempen kesedaran bagi menyokong usaha ini? Ini kerana hukuman yang berat semata-mata berpotensi membuka ruang kepada prospek salah guna kuasa. Dan sejauh manakah penekanan kementerian terhadap aspek pendidikan kesihatan awam untuk memastikan pencegahan dan kawalan penyakit yang berkesan sekaligus meningkatkan kesedaran tentang pencegahan penyakit berjangkit dan pendidikan kesihatan secara amnya di kalangan masyarakat. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Baik, terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Berikut saya persilakan Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ketua kerana membenarkan Tumpat untuk sama-sama membahaskan pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998. Yang pertama berkaitan dengan apakah pelan tindakan kerajaan terhadap masa depan negara dalam kes pencegahan penyakit berjangkit yang telah lama berada dalam negara, iaitu penyakit bawaan LGBT seperti MSM yang menyebabkan HIV yang kini tak mengenal umur dan juga mangsa dan kian meningkat. Apakah tempat khusus untuk rawatan HIV ini yang kita lihat semakin hari semakin meningkat, dan berapakah kos yang telah ditanggung oleh pihak kerajaan akibat penyakit yang dimulakan dengan pilihan sendiri ini, dan sekiranya melibatkan anggota kerajaan, apakah tindakan yang dikenakan kepada mereka? Yang ketiga, kaedah emosi dan trauma kepada mangsa HIV ini agar pulih dan akhirnya tidak menyebarkan kepada pasangan dan komuniti. Kerana kalau tanpa kawalan seperti ini, ianya akan terus menular dan tidak tercegah. Kita lihat promosi LGBT banyak dibuat secara meluas dalam media sosial, termasuklah dalam Netflix. Apakah akta ini akan berkuat kuasa kepada operator-operator seperti ini, kerana ini bersifat boleh menggalakkan pada penyakit berjangkit? Apakah dapatan kemudaratan dan kematian yang atas meningkatnya kesan kesihatan beberapa kes bagaimana disebut oleh Kuala Krai tadi akibat kes vaksinasi COVID? Adakah negara mempunyai sebarang rundingan untuk mengadakan MOU dengan mana-mana negara bagi pembinaan vaksin sendiri dan peralatan bagi mengurangkan kos yang ditanggung negara sekiranya terdapat wabak pada masa akan datang? Seterusnya berkenaan dengan parti. Kita memahami bahawa kerajaan telah pun mengambil pendekatan vaksinasi kepada parti dalam kes COVID. Jadi dalam kes sekarang ini kita lihat bertambahnya kes berjangkit khususnya TB yang makin aktif akibat kedatangan migran dan parti yang tidak disuntik dengan imunisasi dan vaksinasi di negara asal mereka. Terdapat cadangan oleh pihak kerajaan untuk memberikan suntikan vaksinasi kepada ibu hamil dan kanak-kanak yang dikira sebagai stateless yang ada di Malaysia, dan berapakah anggaran kos dan siapakah pihak yang akan menanggung kos ini? Tahun 2020 data vaksinasi COVID dibuat menggunakan MySejahtera, dan apakah keadaan ataupun kaedah terkini yang akan digunakan untuk menggunakan data yang tepat agar parti yang penyakit ini tidak menjangkiti dan tidak menular kepada rakyat kita, khususnya kepada kalangan kanak-kanak? Seterusnya berkaitan dengan hospital atau tempat kuarantin dan rawatan penyakit berjangkit di bawah Seksyen 2. Apakah status MIID iaitu Malaysian Institute of Infectious Disease, Institut Penyakit Berjangkit Malaysia pada sekarang ini, berapakah hospital dan klinik kesihatan yang dikhususkan untuk rawatan penyakit berjangkit agar ia boleh mencegah penularan dan kepakaran serta kecekapan dalam rawatan ini? Apakah SOP sebagai stesen kuarantin? Sebagai contohnya sekarang ini kita lihat masa COVID itu dibuat di Serdang. Sekarang ini dah kembali kepada asal. Bagaimanakah kos yang telah pun dihabiskan untuk pembinaan tempat-tempat secara contemporary seperti yang dibuat pada ketika itu? Kita juga ingin tahu berapakah pakar dan pegawai sokongan bagi penyakit berjangkit yang ada dalam negara pasca COVID-19. Berapakah bilangan pegawai kesihatan persekitaran dan di manakah mereka ini ditempatkan? Saya juga ingin merujuk kepada soalan saya sebelum ini, itu berkaitan dengan Hospital Tumpat. Hospital Tumpat dicadangkan untuk menjadi pusat kecemerlangan penyakit berjangkit, dan sememangnya hospital ini digunakan sepenuhnya untuk kawalan kes-kes COVID. Apakah status pembinaan pusat ini memandangkan Hospital Tumpat sangat uzur dan memerlukan penambahbaikan kerana jumlah pesakit biasa pun ramai, apatah lagi sekiranya berlaku wabak? Berapakah kos pembinaan dan bilakah ianya akan dimulakan? Dan saya ingin bertanya tentang kepada kerajaan tentang sejauh manakah kebajikan bekas kaki tangan kesihatan yang diambil dari kontrak semasa COVID, apakah nasib mereka sekarang? Dan berapakah universiti dalam negara yang menawarkan kepakaran bagi kawalan penyakit berjangkit? Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Tumpat.
Yang berhormat, kalau kita lihat ini adalah satu dipanggil pindaan kepada akta ibu. Jadi kalau kita lihat daripada dasarnya, perbasahan kena berkisar di bawah peraturan 361 sebagai refresher cost pada ahli-ahli yang berhormat. Dengan itu yang berhormat, walau bagaimana masa telah tetap pukul 1 akan ditangguh dan mereka baki iaitu yang berhormat Arau, yang berhormat Jelutong dan yang berhormat Pulai akan membahaskan pindaan undang-undang ini pada pukul 2 petang nanti. Dengan ini saya tangguh persidangan ini ke jam pukul 2 petang nanti.